Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Jumaat 18 Mac 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Toh. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. 2 tahun hadapi pelbagai sekatan, keluarga Malaysia sedia menuju fasa peralihan endemik. UMNO terus dukung kepimpinan Perdana Menteri demi pembangunan semula negara. Larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai, baik aktiviti keagamaan maupun aktiviti sukan dan budaya, institusi pendidikan, premis swasta dan kerajaan semuanya ditutup kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara. Itu antara senario yang berlaku sebaik Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasa pada 18 Mac 2020. Sepanjang tempoh 2 tahun ini, pelbagai cabaran dan fasa dilalui negara dalam mendepani pandemik COVID-19. Siti Aisyah Cik P ada laporannya. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Tarikh 18 Mac 2020 menjadi sejarah negara apabila pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melaksanakan PKP bagi mengekang penularan COVID-19 merupakan fasa baru buat negara. Ia turut dikuatkuasakan dalam 4 fasa selama 47 hari sehingga 3 Mei 2020. Fasa PKP kemudiannya digantikan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan sebahagian besar aktiviti ekonomi dan sosial dibenarkan mulai 4 hingga 12 Mei 2020. PKPB dilanjutkan selama 4 minggu lagi sehingga 9 Jun 2020. Akhirnya, PKPB digantikan dengan fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang menyaksikan lebih banyak kelonggaran diberi bermula 10 Jun sehingga 31 Ogos dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Dalam tempoh PKP dan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD turut dilaksanakan di sekurang-kurangnya 54 kawasan di seluruh negara termasuk di kawasan penjara. Dalam membantu rakyat terjejas, pelbagai insentif dan pakej rangsangan ekonomi berjumlah lebih RM530 bilion diperkenal. Sejumlah 450 program telah dilaksanakan dalam tempoh 15 bulan. Melalui 8 pakej rangsangan ekonomi termasuk prihatin PKS tambahan, penjana, kita prihatin permai, permekasa tambahan dan juga pemulih. Bagi memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk dalam komuniti agar dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dilaksanakan bermula 26 Februari 2021. Berdasarkan data dalam laman web COVID-Now, seramai 22.95 juta atau 97.5% populasi itu telah lengkap vaksinasi. Manakala 23.23 juta atau 98.7% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids pula menyaksikan populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Seramai 922,733 individu atau 26.2% sudah menerima dos pertama.
Sementara itu, seramai 2.8 juta atau 90.1% populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah lengkap vaksinasi dan 2.89 juta atau 93.2% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Data Jadualkuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV sehingga semalam menunjukkan sebanyak 15.42 juta atau 65.6% daripada populasi individu dewasa sudah menerima dos penggalak. Kepada mana-mana individu atau keluarga yang masih belum melengkapkan vaksinasi mereka, maka rebutlah peluang dan ambillah suntikan dos penggalak ini secepat mungkin, terutama semasa kita memasuki fasa endemik yang mana pergerakan dan juga aktiviti-aktiviti akan meningkat, dan ini juga mendedahkan kepada risiko jangkitan terutama kepada mereka yang tidak mempunyai dos penggalak dan juga kepada mereka yang mempunyai risiko tinggi untuk jangkitan. Selepas hampir 2 tahun mendepani penularannya, negara akan memasuki fasa peralihan endemik COVID-19 pada 1 April ini. Hanya satu SOP dan 9 garis panduan ditetapkan berbanding 181 SOP diguna pakai semasa Pelan Pemulihan Negara PPN sebelum ini. Bagi saya telah bersedia untuk masuk ke fasa endemik. Setelah lebih 2 tahun kita berada pada fasa pandemik COVID-19. Walaupun pelbagai kelonggaran telah diberi oleh kerajaan, banyak sektor yang telah dibuka, saya harap masyarakat patuh pada SOP yang telah ditetapkan, amalkan gaya hidup sihat, jaga kesihatan, dan harap kita semua dapat kembali hidup seperti biasa dan amalkan aktiviti harian seperti biasa. Saya telah lihat negara kita sudah bersedia memasuki fasa endemik, memandangkan negara telah pun menyediakan kelengkapan perubatan dan kesihatan yang baik. Walau bagaimanapun, setiap individu haruslah mengekalkan penjagaan diri, memakai pelitup muka serta menjaga penjarakan fizikal bagi mengekang penularan wabak tersebut. Saya juga menasihatkan kepada yang tidak mendapat suntikan penuh vaksin atau booster haruslah mendapatkan dengan segera. Pelbagai fasa dan cabaran dihadapi rakyat sepanjang 2 tahun ini sebelum ke fasa peralihan endemik. Diharap keluarga Malaysia tidak alpa. Sebaliknya, terus menjaga SOP dalam usaha melawan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Laporan Siti Aisyah Cik P untuk Berita RTM. Beralih ke perkembangan semasa, UMNO sentiasa memberi dukungan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berharap Perdana Menteri akan sentiasa memimpin kerajaan dengan baik manakala tugas beliau dan kepimpinan UMNO adalah terus memperkuat parti. Ini wakil kita menjadi teraju kerajaan. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri Ismail, jagalah kerajaan elok-elok. Kita beri dukungan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. InsyaAllah saya dan Tok Mat dan rakan-rakan lain, kita akan jaga parti. Kami akan perkuatkan parti, Tun Mahathir keluarkan kerajaan. Kita harus seiring jalan. Kerajaan dan parti harus seiring jalan. Beliau menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menzahirkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana meluluskan pengeluaran khas KWSP RM10,000. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Akhirnya kerajaan
bersetuju melalui pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberikan kelulusan pengeluaran wang KWSP Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya dan para perwakilan ingin mengucapkan syabas dan tahniah. Mesej disampaikan secara jelas dan penuh diplomasi. Ketua UMNO bahagian Ketereh Tan Sri Anwar Musa menyifatkan pendekatan yang digunakan Presiden UMNO ketika berucap merasmikan Perhimpunan Agung UMNO 2021 sebagai mengharmonikan situasi. Dan mesej tetap sampai, boleh difahami, tapi pendekatan itu adalah pendekatan yang saya anggap lunak, dan pendekatan itu boleh mengharmonikan situasi, dan saya fikir ini satu pendekatan yang baik. Tak semestinya semua orang sependapat, tapi saya rasakan Presiden telah membuat ucapan very well crafted and well delivered, dan saya gembira dengan ucapan secara keseluruhannya. Ketika ditemu bual sebuah stesen televisyen swasta, Tan Sri Anwar Musa berkata pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum perlu mengambil kira aspek perlembagaan yang memberi kuasa mutlak kepada Yang di-Pertuan Agong. Menurut beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia, aspek penting itu perlu difahami semua pihak dengan tidak berterusan membangkitkannya secara terbuka. Merujuk kepada sejarah parti, Tan Sri Anwar berkata tarikh pembubaran Parlimen tidak pernah diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Soal bila nak bubar tak pernah diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Tarikh pembubaran ini pertama kita kena faham. Dari segi perlembagaan, kuasa mutlak Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi wajar ke kita nak heboh satu perkara tanpa kita mengambil kira aspek perlembagaan. Jadi sekarang ini bukan macam dulu. Sekarang ini UMNO adalah minoriti dalam kerajaan. Kita hanya satu kerajaan yang ada 42 kerusi daripada 116 kerusi. Jangan ambil mudah perkara-perkara sebegini, hendaklah bincang. Maka pada saya, soal penetapan tarikh pilihan raya memang penting, memang perlu disegerakan. Memang satu perkara yang strategic decision bagi parti, tapi bukan dengan cuba nak mewawarkan. Lebih utama ketika ini, beliau yang juga bekas Setiausaha Agung UMNO meminta semua ahli parti mendukung semangat penyatuan yang dibawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana ia kunci kejayaan UMNO pada pilihan raya umum Dewan Negeri Johor baru-baru ini. Kerajaan Malaysia tidak akan melayan sebarang tuntutan daripada mana-mana pihak terhadap negeri Sabah. Perdana Menteri menegaskan tuntutan pihak yang mengaku waris kepada Sultan Sulu terhadap kerajaan Malaysia melalui satu prosiding timbang tara antarabangsa adalah tidak sah dan melanggari undang-undang. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan memaklumkan pelantikan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa telah dibatalkan Mahkamah Tinggi Madrid pada 29 Jun 2021. Justru semua keputusan yang dikeluarkan Dr. Gonzalo Stampa adalah tidak sah, termasuk Final Award yang dikeluarkan pada 28 Februari lalu. Dr. Stampa seterusnya memindahkan proses timbang tara ke Paris, Perancis dan telah meneruskan prosiding itu sehingga Final Award dikeluarkan. Kerajaan kemudiannya memfailkan permohonan untuk membatalkan Final Award tersebut pada 3 Mac 2022 di Mahkamah di Paris. Tindakan itu juga dibuat bagi memastikan Malaysia tidak perlu membayar wang pampasan bernilai 62.59 bilion ringgit seperti dituntut. Kerajaan memandang serius isu kedaulatan negara termasuk mempertahankan
kedudukan negeri Sabah dalam Malaysia. Sabah telah diiktiraf Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan masyarakat antarabangsa sebagai sebahagian daripada Persekutuan Malaysia sejak 16 September 1963. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera. Kebersihan persekitaran adalah penting ke arah kelestarian alam sekitar. Kita bertanggungjawab ke atas persekitaran bersih dan selesa yang menyokong kesihatan. Kebersihan tanggungjawab semua. Jaga kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Malaysia perlu memanfaatkan peluang tersedia menerusi perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP bagi menghadapi persaingan sengit serantau dalam usaha pemulihan ekonomi negara. Justru pemain industri perlu bersedia melakukan perubahan selain meningkatkan kerjasama dengan negara anggota. To be able to compete and increase efficiency globally, it is crucial for businesses to reform. Technologies and digitalization are the driving force to this transformative change. While the government is committed to providing a conducive ecosystem to nurture the growth of the local businesses, through the provision of policies, programs, and continuous support to facilitate companies to venture into new industry and market, RCEP yang berkuat kuasa di Malaysia hari ini membuka jalan bagi integrasi negara dalam perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia. Ia merangkumi 15 negara dengan jumlah penduduk melebihi 2.2 bilion orang. Lebih banyak langkah pembaharuan akan diperkenal untuk menjamin perkhidmatan sektor awam yang lebih berkesan dan bertanggungjawab di bawah rancangan Malaysia ke-12. 3 bidang utama akan diberi fokus adalah pengurusan bakat, transformasi menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan penambahbaikan petunjuk prestasi utama KPI. The management of talent, although the performance
our civil servants is at par with most of our regional peers, Malaysia needs to undertake a number of fundamental reforms to meet our aspirations of becoming a high-income nation. The public sector needs to nurture and attract high-performing and future-ready civil servants. Tambahnya, kementerian dan agensi terlibat perlu komited untuk mencapai tahap penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap. Universiti Teknologi MARA UiTM dan Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia MARI melancarkan MARI UiTM Satellite Node, sebuah pusat penyelidikan dan pembangunan R&D serta pembangunan bakat. Pusat tersebut menawarkan kemudahan, alat dan peralatan bertaraf industri dengan tumpuan ke atas sektor automotif, automasi, robotik, internet pelbagai benda IoT dan bidang berkaitan bagi pemegang kepentingan pelbagai sektor teknologi. Dalam kenyataan bersama memaklumkan, Satellite Node yang ditempatkan di Institut Penyelidikan Pembuatan Pintar SMRI Kolej Kejuruteraan UiTM bertujuan mengukuhkan pengembangan R&D Industri 4.0. Pencapaian matlamat MARI UiTM Satellite Node ini dimulakan dengan pemeteraian 3 memorandum perjanjian MOA kedua-dua pihak. Perkongsian strategi ini memberi ruang kepada UiTM terutama dalam kejuruteraan pembuatan pintar untuk bekerjasama dengan industri berkaitan dan melahirkan siswazah yang bersedia bagi industri IR 4.0. Manakala rangkaian bakat MARI kini mempunyai akses kepada dimensi baharu pembangunan teknologi. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Nilai dalam keluarga Malaysia ada nilai-nilai kesyukuran. Kalau kita syukur, Tuhan akan permudahkan lagi, tambah lagi nikmat kepada kita. Bukan kerana kerajaan, dia berjaya itu juga kerana rakyat. Kalau rakyat sabotaj, tak mau terima semua pelan pemulihan, tak mau terima dan menjayakan vaccination, tak mau mematuhi SOP, kita tidak mungkin berjaya. Jadi kejayaan ini kejayaan keluarga. Kejayaan ini kejayaan kita. Masih bersama berita perdana. Golongan pelajar, remaja serta mereka yang kurang berkemampuan kini boleh menikmati akses internet yang lebih berkualiti. Hanya dengan melanggan pakej remaja keluarga Malaysia, mereka boleh meneruskan proses pembelajaran tanpa sebarang kekangan data di samping mempertingkatkan produktiviti. Fatin Akila Nur Azli ada laporannya. Sejak COVID-19 melanda seluruh dunia masuk Malaysia ni, sesi pelajaran semua terjejas. Sesi pelajaran diadakan secara maya atau pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. So dia sangat memerlukan penggunaan peranti dengan akses internet ni. Mak bapak saya pun cadangkanlah sejak Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia dia umumkan pakej remaja keluarga Malaysia ni, mak
mak bapak saya cadangkan saya untuk ambil package ni. Kadang saya tengok YouTube, nak main game dengan kawan-kawan online, semua elok je. Dia jalan lancar, tak ada lag langsung lah. Pakej Remaja Keluarga Malaysia adalah antara inisiatif kerajaan untuk membantu melancarkan sesi pembelajaran secara dalam talian. Pakej ini adalah ditawarkan kepada kesemua remaja, tak kira background apa. Remaja termasuklah juga pelajar-pelajar dan pasca siswazah juga. So pakej ini mengandungi 20 GB untuk 3 bulan dan boleh melanggan serendah RM30 lah untuk 3 bulan tu. Jadi para remaja ataupun pelajar-pelajar kita dapat menggunakan pakej ini untuk kegunaan mereka ketika mereka di rumah disebabkan oleh pandemik COVID ni, yang mereka terpaksa duduk di rumah untuk PDPR, belajar di rumah dan membuat apa-apa aktiviti online seperti melayari internet, YouTube ataupun main game. Langkah menyediakan pakej seumpama ini mencerminkan iltizam kerajaan untuk mendaya upayakan akses internet secara lebih meluas, pantas dan tanpa gangguan liputan. Ia memberi peluang kepada pengguna menikmati kemudahan jaringan jalur lebar tanpa sempadan seiring perkembangan teknologi arus perdana. Fatin Akila Nur Azli, Berita RTM. Badminton All England fokus edisi sukan malam ini bersama Syairul Islam. Silakan. Pertemuan ulangan 2021 di suku akhir All England. KL City FC tunai janji selesai sebelum bertemu JDT. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam. Dalam edisi sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan kejohanan badminton All England. Tumpuan pastinya terarah pada persaingan suku akhir perseorangan lelaki apabila jaguh nombor 1 negara Lee Zijia dijadual menentang pemain nombor 2 dunia Kento Momota dari Jepun. Saingan yang akan berlangsung awal pagi esok juga bakal menjadi pertemuan ulangan edisi 2021. Penyandang juara Zijia mara ke peringkat 8 terakhir selepas menyingkirkan pemain Kanada Brian Yang dengan keputusan 26-24, 21-11 pada pusingan kedua di arena Birmingham pada awal pagi tadi. Sementara juara 2019 Momota pula melangkah ke saingan suku akhir dengan menundukkan Hyo Kwang Hee dari Korea Selatan 21-16, 21-12. Pertemuan dua pemain tersebut pada aksi suku akhir All England kali ini pastinya akan menjadi misi balas dendam Momota selepas beliau tewas dalam kempen sama sebelum ini. Dalam 10 pertembungan dengan Momota sebelum ini, Zijia hanya pernah menang 2 kali dan kali pertama adalah pada suku akhir All England 2021. Sementara itu, pasangan beregu campuran Tan Kian Meng Lai Pijing turut berjaya melangkah ke peringkat suku akhir selepas menumpaskan pasangan Thailand Supak Chumkoh Supisara Pesampran 21-19, 21-17. Pada aksi suku akhir awal pagi esok, Kian Meng Pijing dijadual menentang pasangan dari China Zheng Xiwei Huang Yaqiong. Semalam beregu wanita negara Pelitan M. Tinah menjadi wakil Malaysia paling awal mengesahkan slot ke suku akhir kejohanan. Bagaimanapun, hari ini aksi mereka terhenti di saingan suku akhir selepas tewas menentang pasangan ranking ke-64 dunia Jeong Nak-yun Kim Hae-jeong dari Korea Selatan dengan keputusan 15-21, 21-17, 21-9. Isu tunggakan gaji 2 bulan yang membelenggu juara Piala Malaysia 2021 KL City FC kini selesai sepenuhnya pada hari ini. Perkara tersebut disahkan Ketua Pegawai Eksekutifnya Stanley Bernard. Jelas beliau, berita gembira itu juga bagi membalas komitmen diberikan oleh barisan kejurulatihan dan pemain. Pada hari ini boleh katakan player gaji telah dilunaskan. Kerana itu saya apabila benda ni berlaku,
Saya pastikan fokusnya terhadap kerja, bukan berikan statement. Tapi hari ini saya boleh berikan statement, gaji player sudah dilunaskan dan kita akan kembali kepada satu level yang mana kita ada pada tahun lepas. Ini telah diberitahu kepada pemain. Kerana itu anda tidak melihat pemain-pemain keluar atau jurulatih keluar kerana mereka faham pernah berlaku tahun lepas, dan satunya tentang kelab ni apabila dijanjikan, kita memastikan bayaran dilakukan. Skuad kendalian Boyan Hodak sebelum ini dilanda gelora sesulan berdepan tunggakan gaji sejak Januari lalu. The City Boys yang kini menduduki tangga ke-7 Liga dengan satu mata selepas mengharungi 2 perlawanan dan selepas ini dijadual menentang JDT di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada 6 April depan. Perkembangan terkini kem latihan skuad Harimau Melaya. Pemain tengah M. Kogileswaran Raj optimis dapat menyesuaikan diri dengan baik dan mengejar falsafah yang diterapkan oleh barisan kejurulatihan baru diketuai oleh Kim Pon-gong dari Korea Selatan. Biarpun kaedah latihan Pon-gong berbeza sedikit daripada bekas pengendali Tan Cheng Ho, namun Kogi tetap yakin mampu menanganinya dengan baik. Memang di 2-3 hari kita training intensity telah cukup tinggi sebab 2 hari kita menjalani latihan double sessions. So memang players memang agak cukup fit sebab liga kita telah bermula. So easy kita untuk adapt dengan situation tu. Tapi kita kena push lagi untuk dapat keputusan yang cemerlang di Singapura. Skuad Harimau Melaya akan berdepan 3 perlawanan persahabatan antarabangsa di Singapura bermula 23 Mac ini. Baik, ini berita terbaru berkaitan aksi Liga Premier. 2 perlawanan melibatkan pasukan Kuching City FC terpaksa ditunda ke tarikh baharu susulan penularan wabak COVID-19 membabitkan 18 pemain dan pegawainya. Perkara itu disahkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. MFL dalam kenyataannya menyebut 2 aksi Kuching City yang ditunda itu adalah melibatkan perlawanan pembukaan menentang Terengganu FC2 di Stadium Negeri Kuching esok serta Selangor FC2 di Stadium UiTM Shah Alam pada 27 Mac ini. Pihaknya turut menzahirkan simpati kepada pemain dan pegawai Kuching City yang dijangkiti COVID-19 dan mendoakan kesembuhan mereka. Sebelum ini, beberapa perlawanan Liga Super, Liga Premier dan Piala FA terpaksa dibatalkan sejak awal bulan ini apabila pemain dan pegawai pasukan dijangkiti wabak berkenaan. Kementerian Belia dan Sukan akui tidak pernah terlepas pandang pencapaian di lakar atlet Malaysia yang berada di luar negara. Terdahulu timbul dakwaan pencapaian atlet muda berbakat negara Sherin Samson Valaboy di Amerika Syarikat dipandang sepi. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, setiap atlet yang berbakat pastinya sentiasa berada dalam radar Majlis Sukan Negara MSN. Tentunya pencapaian beliau kita pantau. MSN is in the know. We've been in touch dengan kerap dengan kedua ibu bapa pelari ini. Malah bukan saja Sherin, tapi ada banyak lagi atlet-atlet di bawah kelelaan Josephine Mary yang cukup berbakat yang juga di dalam radar MSN. Tentunya kita akan terus bagi sokongan kepada Josephine Mary, suami beliau dan rakan-rakan yang secara sendiri mengambil inisiatif untuk membangunkan bakat-bakat baru ini. Sabtu lepas, Sherin memenangi pingat emas acara 400 meter dalam Dewan pada kejohanan di Amerika Syarikat dengan catatan masa 53.79 saat. Catatan itu turut memperbaharui rekod kebangsaan 16 tahun milik Norasila Muhammad Khalid dengan catatan 54.58 saat bagi acara 400 meter dalam Dewan. Persiapan menghadapi Sukan C di Hanoi Mei ini, Malaysia akan menghantar 22 pesilat menyertai semua 16 acara silat yang dipertandingkan pada tamasya edisi ke-31 itu. Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Omartin berkata 3 pingat emas disasar dan merupakan paling realistik berdasarkan perkembangan semasa silat Malaysia. Jadi kita Pesaka akan paling tidak 3 insya-Allah
kita akan pastikan akan dibawa balik pingat emas untuk Malaysia. Lebih daripada itu kita anggap bonus, dan saya akan pastikan semua pegawai-pegawai pesaka akan terpaksa berusaha melatih, meneruskan semangat pesilat-pesilat kita. Beliau turut percaya semua pesilat yang akan ke Vietnam telah bersedia menyesuaikan diri dengan peraturan baharu sekaligus tidak memberi sebarang masalah untuk menyumbang pingat buat negara. Saudara, paparan itu menutup edisi Sukan malam ini. Saya Syarul Islam, salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Mungkin ramai yang belum pernah melihat bagaimana rupa bentuk sarang sotong. Ya, di Brazil, kabarnya sotong Kurita bijak memanfaatkan apa yang ada untuk dijadikan sarang yang unik. Nak tahu bagaimana, kita saksikan dalam segmen Hashtag. Ya, sekumpulan penyelidik di Universiti Rio Grande, Brazil berjaya menemukan bukti sotong Kurita menjadikan buangan sampah sarap sebagai tempat berlindung. Rakaman video mendedahkan haiwan berkenaan menjadikan botol, bekas tin minuman dan besi sebagai sarang untuk bertelur dan persembunyian daripada pemangsa. Walaupun berkerusi roda, David Walsh mampu menarik 2 buah lori 10 tan dan berusaha untuk muncul sebagai individu kurang upaya terkuat dunia. Dia yang memang meminati cabaran strongman mulai 2014 pernah hilang semangat setelah diserang penyakit multiple sclerosis yang merosakkan sistem sarafnya. Namun dia bangkit kembali hingga mendapat tempat kedua pertandingan OKU paling kuat 2020 dan digelar Sitting Bull. Ya, walaupun belum melahirkan anak, bakal ibu muda berusia 19 tahun ini sedang syarat mengandung sudah membuat persediaan rapi. Pengusaha kosmetik Anis Ayuni Osman menghadiahkan suaminya sebuah kereta Lamborghini berharga RM2 juta sebagai hadiah menjaganya semasa berpantang nanti. Sebelum ini, suaminya pernah menunaikan permintaannya ketika hamil dengan menghadiahkan Lamborghini Aventador SV edisi terhad bernilai RM3 juta. Berita perdana 18 Mac berakhir di sini. Ikuti program inklusif selepas ini. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.